Kembali dan seperti yang dijanjikan lintas langsung dari Sabah petang ini turut memuatkan reaksi berhubung pembentangan pengubahsuaian bajet 2016. Untuk itu kita bersama rakan penyampai Adrian Soidi untuk laporan penuh. Teruskan Adrian. Terima kasih Suhaimi di Angkasa Puri. Salam sehati sejiwa. Rakyat Sabah menyambut baik 11 langkah yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak dalam pengubahsuaian bajet 2016. Ini termasuklah program My Beras bagi menangani kos harga barang keperluan. Melalui program itu, setiap keluarga miskin Tegar berdaftar akan dibekalkan 20 kg beras setiap bulan sehingga Disember 2016. Orang ramai yang ditemui RTM di Kota Kinabalu selepas mengikuti pengumuman pengubahsuaian berkenaan menyatakan inisiatif itu dapat mengurangkan beban rakyat yang berdepan masalah kos sara hidup. Dengan bantuan seperti ini dapat membantu rakyat miskin lah, terutama yang sangat-sangat memerlukan. Dari segi pelaksanaan juga harap dapat dilaksanakan dengan betul dan cepatlah. Saya rasa ini amat baik untuk mereka yang mengalami keadaan yang sukar, dan ini membantulah keluarga-keluarga yang miskin Tegar, apatah lagi mereka yang mempunyai anak yang ramai. Itu sesuatu yang cukup baiklah, cukup baik. Dia turut membantu kepada ekonomi kita yang semakin mencabar ni, dan juga lebih mengkhususkan kepada orang yang berpendapatan sederhana dan juga rendah. Sementara itu, orang ramai turut mengalu-alukan pelaksanaan projek pembangunan yang diteruskan di negeri ini. Memang baguslah, betul. Perdana Menteri buat gitu untuk memudahkan dan memajukan ekonomi pembangunan dan negeri Sabah dan Sarawak lebih maju, untuk lebih maju lagi dah. So itu memudahkan lagi bagi penduduk di kawasan pedalaman untuk berurusan selepas inilah. Pengubahsuaian bajet 2016 menyaksikan kerajaan dapat menjimatkan 9 bilion dari segi perbelanjaan operasi dan pembangunan. Pengubahsuaian bajet 2016 melalui 11 langkah penstrukturan yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak adalah realistik dan bertepatan dengan perkembangan ekonomi semasa. Keadaan ekonomi yang tidak menentu. Penganalisis ekonomi yang juga pensyarah kanan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakuanan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, keadaan ekonomi semasa yang tidak menentu memerlukan bajet 2016 diubah suai agar lebih komprehensif dan menitik beratkan kepentingan rakyat. Kita tahu kos sara hidup pun semakin meningkat. Jadi dengan adanya pengubahsuaian ini sedikit sebanyak bajet 2016 ini boleh menjamin kesejahteraan kehidupan rakyat. Sebab bajet ini sangat penting kepada masyarakat. Profesor Datuk Dr. Kasim menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Beliau berharap pengubahsuaian bajet itu juga dapat mengekalkan momentum ekonomi negara sekaligus dapat mengurangkan beban sara hidup rakyat khususnya di negeri ini. Proses pembayaran Bantuan Rakyat Satu Malaysia BR1M 2016 fasa pertama di beberapa lokasi di Kota Kinabalu berjalan lancar. Tinjauan RTM mendapati bangunan lembaga hasil dalam negeri LHDN dan Pusat Transformasi Bandar UTC menjadi tumpuan orang ramai untuk menyemak status permohonan mereka. Ketika ditemui RTM, mereka berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban kos sara hidup. Kali kedua. Dua-dua dapat. Boleh membantu membeli barang keperluan rumah. Selain itu boleh membeli baju anak. Bolehlah kalau ya membantu. Maksudnya mungkin musim ya belum gaji, macam gitu. Bolehlah untuk tambah-tambah belanja dapur.
Sementara itu, Pegawai Perhubungan Awam LHDN Cawangan Kota Kinabalu, Christine Sundang berkata, untuk proses semakan status BR1M, pihaknya menyediakan sebanyak 11 kaunter yang mampu mengendalikan 400 hingga 500 pengunjung dalam sehari. Setakat ni semua alhamdulillah lah, memang tiada masalah lah sebab kami buat pengaturan sebab masa untuk proses hari itu memang kami perlukan ruang yang besar, jadi kami buat di bahagian dewan sana untuk keselesaan pemohon. Okey, tapi untuk sekarang semakan dia punya crowd dia pun tidak berapa banyak, jadi kita akan buat di sini sejaklah untuk mengatasi macam dari segi kesesakan pengunjung itulah, dari segi kesesakan pemohon. Christine juga memaklumkan kaunter penyamakan status BR1M secara manual akan dibuka setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 hingga 5 petang. Manakala di UTC akan beroperasi Isnin hingga Ahad kecuali cuti umum bermula 9 pagi hingga 9 malam. Penyamakan status juga boleh dilakukan melalui kaedah dalam talian ataupun menghubungi talian hotline BR1M 1-800-88-2716. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sabah menyasarkan pungutan hasil sebanyak 2 bilion ringgit tahun ini. Pengarahnya Datuk Dr. Jonathan Kandok menyatakan pada tahun lepas sebanyak 1.7 bilion ringgit pungutan hasil dapat dicapai melebihi sasaran 1.3 bilion ringgit. Datuk Dr. Jonathan yakin sasaran itu mampu dicapai melalui strategi yang berkesan dan kecekapan kira-kira 1,000 anggota kastam di seluruh negeri menjalankan tugas mereka. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sambutan Hari Kastam Sedunia peringkat negeri di Sandakan. Datuk Dr. Jonathan juga memberitahu usaha membantras kegiatan penyeludupan turut menjadi tumpuan di kawasan pesisir pantai di timur negeri ini sepanjang 1,400 km yang mencabar dalam usaha membantras penyeludupan. Sehubungan itu, orang ramai diminta memberi kerjasama menyalurkan maklumat mengenai sebarang kegiatan penyeludupan yang berlaku di kawasan mereka. Kita tidak mampu untuk meletakkan pegawai kita pada semua tempat di sepanjang pesisiran pantai ini. Datuk Dr. Jonathan berkata kerjasama rapat dengan agensi penguatkuasaan lain juga dilakukan untuk bersama-sama membantras kegiatan penyeludupan. Sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama Suhaimi di Angkasa Puri. Silakan. Baik, 4 laporan yang dikongsikan oleh RTM Kota Kinabalu Sabah. Terima kasih Adrian dan juga RTK selaku penerbit langsung dari Sabah sebentar tadi.